Tak, maknanya rezeki masing-masing. Kita jangan ingat rezeki ni macam kita nak duit, pangkat. Tak semestinya. Lepas tu nampak orang tu dapat APC. Macam dia seorang kerja. Apa kita ni tak kerja ke weh? Sebab tu lah kau tak dapat. Awak mempertikai kan? Dia dapat APC. Lepas tu orang berkata, kau tengoklah Tuhan dapat APC. Tapi tak kerja pun kau tengok. Macam mana dia boleh dapat. Itulah kan. Macam mana dia boleh dapat. Yang penyedap ni tu kan. Eloklah kita tak dapat APC. Orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dan tentu-tentu pemalas. Contohnya lah. Kan? Tak ada, bukan macam tu. Maksudnya kadang-kadang rezeki dia. Dah tu je. Jangan kita dengki dengan orang. Rezeki kita lain. Dapat suami romantik. Tak terbayar dengan... Cuba dia tengok. Dapat anugerah Mat Cemerlang. Apa? Dapat apa? Nombor satu dapat apa? Jangan nampak sangat aku nak duit tu. Pertama sijil tu. Sijil nombor satu. Duit tu iringan je, faham? Duit tu iringan. Kalau sampai masa tak ada duit pun kita boleh buat tau. Duit tu syarat aja. Tapi yang penting sijil tu yang kekal. Kan? 1,000 sebut dah dulu. Sabar. Bab sabar. Bab tenang. Tapi Tuhan tak bagi tu. Tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi suami romantik. Suami balik. Assalamualaikum sayang. Sayang. Abang balik ni sayang. Sayang. Abang masaklah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan pengurusi acara di mana jua anda berada. Situ Bahagia Datuk Dr. Alauddin bin Sidal, Pengarah Institut Takbiran Awam Negara Intan. Bahagia Datin Soleha binti Asmat, Pengurusi Puspanita Cawangan Kecil Intan. Yang berusaha Puan Salinah binti Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Pembangunan Kompetensi. Bahagia Datuk Dr. Ruslan bin Mahmud, Timbalan Pengarah Penilaian Program dan Potensi. Yang berusaha Dr. Sakduddin bin Zamli, Pengurusi Surau Ar-Raudah Intan, Ketua-Ketua Pusat dan Program Intan, Pendaftar Intan, Pengarah Kampus Wilayah Intan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, juga yang datang daripada Universiti Malaya. Terima kasih sangat datang. Terima kasih. Kalau ada terpaksa ke tak tahulah kan. Masih lah kan. Tapi hari ni petang yang menggembirakan lah kan. Sebab kita dapat hadir ceramah, maknanya tak payah kerja lah. Maknanya tak payah kerja lah petang ni dengan ceramah kan. Jadi satu perkara yang menggembirakan. Taklah lama lah sikit ceramah. Suruh dia tu balik kan. Tak ada balik pejabat dah kan. Tak ada lagu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Alhamdulillah syukur sangat-sangat pada petang ni dapat kita bersama-sama. Saya bila dapat tajuk ni, saya sendiri pun terkejut kan, sebab rupanya dah nak sampai sangat dah dengan tahun baru. Jadi bermakna macam-macam lah bermain kat fikiran kita, antaranya zakat. Saya mengakulah tahun lepas saya terlewat bayar zakat. 1 hari bulan 1 tahun ni baru bayar, yang tahun lepas punya. Tahun lepas kan. Cuma leka nantilah lah belum bayar zakat. Dia boleh lah terlewat sehari je. So, macam seminggu ke 2 minggu ke kan. Nampak kan. Tapi itulah dia. Nak beritahu yang memang masa semakin, orang kata, semakin pantas. Kan. Maknanya ayat yang paling mahal sekali kan. Kan sebab Nabi pernah Nabi Muhammad SAW, dia pernah ambil satu ranting kayu, dia buat satu garisan. Dekat tanah tu dia buat satu garisan panjang. Lepas buat satu garisan panjang tu, dekat garisan yang panjang tu, Nabi buat pula satu segi 4 tepat tergantung macam tu. Satu segi 4 tepat. Boleh bayang tak? Segi 4 tepat tergantung pada garisan yang panjang tadi, segi 4 tepat. Dekat dalam segi 4 tepat tu dicakar-cakarnya dalam tu. Jadi sahabat tanya lah, apa yang kau lukis tu? Ya Rasulullah, apa yang kau tunjukkan? Jadi Nabi beritahu, garisan yang panjang tu itulah cita-cita manusia. Panjang betul, nak buat tu, nak buat ni. Bayangkan ni bulan 12 ni, dah ramai dah yang mula beli kain. Kan? Ya kan? Bulan 3 dia kata kan, dia dah bayangkan raya tahun depan. Kain dah beli, kain apa, tema kan apa. Orang lelaki dia tak kisah dah benda tu. Dia pakai apa ni yang ada je kan. Tapi tak, orang perempuan dia dah mula dah. Nanti bulan 3 ni macam ni. Kan? Tu cita-cita manusia. Tapi yang segi 4 tepat yang tergantung tadi, rupanya sekadar itu je umur manusia.
Dan kemudian bila Nabi cakap-cakap dalam tu, itulah ujian, itulah dugaan, macam-macam yang datang dekat kita yang menyebabkan kita tak terasa begitu cepat masa berlalu. Itu ayat yang paling mahal sekali orang kita ni sebut apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba dah tinggal 3 tahun dia nak kerja. Contoh macam tu lah kan. Macam tu lah. Hai, tiba-tiba dah 20 tahun. Kan? Bila birthday kan, makin lama makin tak suka sambut birthday. Kenapa birthday ni macam tu kan? Kenapa? Lepas tu kalau boleh sebut hari lahir je. Itu sebabnya MC tadi dia dah diberi arahan awal. Jangan sebut Samsul Bak lahir bila. Kan? Dia lahirkan pada dia lahirkan pada 3 Ogos tahun dirahsiakan. Macam tu je kan. Cukup je tahu. Tapi masa cepat berlalu. Macam tiba-tiba dah raya. Kan ni sekarang ni dah mula sebut dah. Tiba-tiba nak puasa balik dah kan? Dia kata. Macam baru belajar je tulis 2022 tu. Macam nak biasakan 2022, tiba-tiba dah nak masuk 2023. Itulah keadaan cepatnya masa berlalu. Seolah macam kita hilang ingatan lah tahun ni. Tiba-tiba nak 2023. Itulah disebabkan oleh banyaknya ujian dan dugaan yang datang kepada kita. Jadi bak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kan? Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direndungkan. Jadi banyaklah mesej-mesej tersirat yang nak disampaikan. Jadi maksudnya, kalaulah dikatakan cepat masa berlalu, betul tak sekarang semua cepat masa berlalu, maknanya apa? Maknanya apa? Cepat masa berlalu maknanya apa? Nak mati, macam tu ya. Kan? Dia tak ada banyak cerita. Memang dah dekat dah dengan kematian. Macam itulah gitu kan. Masa kita sekolah rendah dulu, masalah tak banyak. Yang kita fikir diri kita je. Tu sebab kita tunggu daripada pagi sampai ke petang nak buka puasa tu, lambat betul jam ni. Bilalah nak buka? Sebab masa tu masalah tak banyak. Nampak tak? Masa tu tak banyak lah. Lepas tu bila masuk sekolah menengah, cepat je nak berbuka. Tapi lambatnya nak raya. Sebab tanggungjawab tu dah ada sikit lah. Sikit tapi tak besar lagi. Tapi bila masuk kerja, kejap dah raya, kejap dah ni. Lepas tu bila kita dah berkahwin, kita dah ada rumah tangga, kita dah ada keluarga, kita dah ada kerjaya, kan? Macam-macam. Lepas tu kejap-jap meeting. Ini pengarah, bukan senang, kan? Contoh. Kejap-kejap meeting kan. Saya dulu masuk kerja tu, kejap meeting kan. Apa dia meeting? Sebab orang Malaysia ni memang dia kaya dengan meeting. Kan? Yalah ya, berlaku je masalah. Apa kita nak buat? Itu yang kisah kapal Titanic tu. Yang Titanic, dia ada Titanic Malaysia dengan Titanic luar negara. Titanic luar negara tu dia langgar iceberg. Yang Titanic Malaysia ni dia langgar tunggul. Tunggul, jadi bila nak tenggelam tu dia tanya, apa yang kita nak buat ni? So adalah seorang Mat Saleh ni bersuara, kita selamatkan binatang dulu. Kapan nak tenggelam ni? Dia kata selamatkan binatang dulu. Binatang tak bersalah dalam hal ni. Orang putih kan sayang binatang lebih dulu orang. Itu sebab dalam National Geographic Explorer tu dia boleh kaji singa tu daripada lahir sampai tua dah ada nama. Langsung bila dia bagi nama kat singa tu pun tak tahu. Kan? Kemudian datanglah yang seorang India pula bagi cadangan. Saya cadangkan kita selamatkan orang perempuan. Kenapa lah? Barang kemas dia banyak. Dia boleh survive. Betul Cina. Lepas tu yang Cina tu pula cakap selamatkan lelaki. Kenapa lah? Sebab nanti nama keluarga dia kekal. Kan macam tu. Sampai orang Melayu pula, saya cadangkan kita tubuhkan jawatan kuasa. Tu biasalah kan aja. Tu yang meeting banyak tu. Tapi taklah, saja. Orang kapal nak tenggelam tubuh jawatan kuasa lagi benda je kan. Tapi tak adalah, sebenarnya penting juga meeting ni, mesyuarat ni kan, nak menentukan. Kat atas pun ada. Selamat datang. Bawah ada kosong lagi yang satu atas. Saja. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sebenarnya dalam hidup kita ni kan, dunia ni sementara je sifatnya. Itu sebabnya saya nak kaitkan tahun baru ni dengan apa yang dilalui oleh Nabi dan peristiwa hijrah Nabi. Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah kan. Dari Mekah pergi ke Yathrib. Jadi Nabi keluar sebab apa? Atas perintah Allah Ta'ala. Bukannya sebab Nabi lari. Siapa cakap Nabi ni pelarian, tak betul. Nabi tak lari. Sebab Nabi keluar pun Nabi menghadap tentera tu. Nabi dapat ilham, Jibril kata, dah masa dah kau untuk keluar tinggalkan tempat ni. Ikutkan bukan senang sebab tu kampung halaman dia. Macam kita ni, berapa ramai yang tinggalkan kampung halaman untuk bertugas kan. Buat benda baru. Mencari arah tuju hidup dan sebagainya. So dan Nabi sebut rupanya satu ayat yang paling penting sekali. Nabi kata, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata, tak ada lagi dah.
Habis yang ada apa? Yang ada cuma niat dan jihad. Niat dan jihad. Dan bila sebut niat ni pun sebenarnya nampak, oh niat okey lah, niat senang je. Jihad tu susah. Tak, niat pun susah sebenarnya. Niat tu sendiri dan jihad. Niat itu adalah niat-niat yang baik, benda-benda yang baik kita boleh buat, dan jihad pula adalah perjuangan untuk melaksanakan apa yang kita dah niatkan. Tengok pada niat sendiri kadang. Kau berubahlah, cubalah kau jadi baik. Kadang-kadang kata Dr. Fadilah Kamsah tu, dia kata manusia ni bukan tak nak berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Bila sebut kau berubahlah, berubah perangai kau. Sampai bila kau nak jadi macam ni? Ya kau okey je lah, kau pun masalah kau dah sama balik orang kan. Sebab dia rasa dia okey. So kita kena percaya yang diri kita sentiasa ada ruang dan peluang untuk memperbaiki diri kita. Sebabnya saya dulu pun masa nak berubah tu menjadi seorang penceramah sepenuh masa, konsultan kan, bukan senang kan, bukan senang sebab dah biasa kerja kan. Kerja, lepas tu dah biasa hari-hari pancaran kan. Tiba-tiba ambil keputusan bersara. Hari pertama, minggu pertama tu bangang sekejap lah. Contoh. Tak tahu nak buat apa. Contoh, nak buat apa ni kan. Nak ajakkan kawan minum, kawan kerja lagi. So, macam mana? Sudahnya, rupanya, saya lebih sibuk pada waktu kerja dulu. Kan? Jadi, kita kena fikir apa yang baik kita boleh buat. Tapi yang kita buat tu lebih baik daripada apa yang kita mesti pastikan kita harus sentiasa buat yang lebih baik daripada apa yang kita pernah buat. Jangan berpuas hati dengan apa yang kita ada. Contohnya kalau saya katakan, jangan kejar kaya. Sebab saya beritahu, semua yang ada dalam dewan itu terang saya cakap. Daripada pengarah sampai daripada semua yang hadir, terang saya kata, you all takkan kaya. Kecil hati tak rasa. Tahulah, tak payah sebut. Tahu. Bukan macam tu. Maksud saya kaya tu sebab, takkan kaya tu sebab kaya tu sendiri subjektif. Kaya berapa pun kaya. Contohnya tiba-tiba lah kan, kita punya Dr. Alauddin kata, saya happy sangat Samsul Bat datang hari ni. Jadi, saya dengan ini umumkan kepada semua yang hadir, khususnya yang duduk bawah saja. Okay. Saya umumkan, semua yang hadir pada hari ini, saya umumkan kecuali yang UM. Jadi yang hadir dengan ini saya umumkan, kita akan bank inkan dalam akaun masing-masing setiap seorang 500. Ni contoh tau, jangan tuntut tau, ni contoh kan. Atau Dr. Alauddin umumkan, setiap seorang kita bank inkan setiap seorang RM500,000 setiap seorang. Tengok, contoh. Mana cakap dah banyak kan tu bawa-bawa saya. Jadi, saya nak tanya, RM500,000 dalam akaun. Saya nak tanyalah, ya puan, tu puan, yang tengah kaki bersilang, tu, ya puan. Ini contoh, saya nak tanya puan rasa RM500,000 dah kaya ke belum? Saya bukan kata cukup ke tak cukup, saya tanya dah kaya ke belum? Soalan dia, kaya ke tak RM500,000? Fikir betul, kaya okey. Saya nak tanya dengan ni Ustaz Syafiq, rasa RM500,000 dah kaya ke belum? Belum. Tu Ustaz tu. Ustaz. Contoh. Nah, sebab dia ada beza kaya dengan cukup. Betul dah tu. Dia jawab tu betul. Sebab kaya tu subjektif. Itu sebab jangan kita nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Sebab satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Itu sebab hari ni detox jiwa dan minda. Detox ni nak menyingkirkan perkara-perkara yang tak baik dalam tubuh badan kita tu, detox. Buang benda-benda tak elok. Kita jangan rasa kita okey je semua. Kita nak ubah diri kita jadi manusia daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Mungkin banyak perubahan yang kita boleh buat. Sebab itulah kita nak berjaya dalam hidup kita ni. Macam saya kata tadi lah, kaya tu belum tentu lagi bahagia. So maknanya dia kaya. Saya jumpa macam-macam orang kaya dah. Bila saya camah kat rumah orang kaya ni, pelik-pelik saya pergi tengok kan. Rumah besar, kereta besar. Saya tanya, ya Allah, mahal agaknya rumah Datuk Seri ni. Tak ada lah Ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu? Kita yang kerja government ni kan, kalau kita kerja government ni, kita bayarlah beli rumah harga 4 juta ni. Kau bayangkan tolak gaji berapa? Agaknya kat rumah tu, sofa tak ada. Kosong, clear, cakap bergema-gema. Lepas tu wayar aircon tu betul keluar lagi. Tak pasang aircon, tak mampu. Dah habis bayar di rumah ni. Bang, makan bang, pergi kat dinding tu jilat. Macam tu, jaganya tak boleh nak makan apa dah agak macam tu lah. 4 juta ke rumah. Gila betul kita fikir kan. Dan
Saya tengok, saya jumpa ada satu datuk lagi. Dia Datuk Seri tu dekat Kajang. Saya camah kat rumah dia bagi saya jamuan. Lepas tu saya bagi rasa satu kopok. Saya pun makanlah kopok tu. Sedap tak kopok ni? Alhamdulillah sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang dia tu. Apa salah kau beli kilang dia? Kalau sedap pun kau beli banyak, bagi semua orang rasa. Sudahlah. Beli kilang kasar betul gurau kan. Macam kita lah pergi kedai makan, sedap tak yang makan? Sedap je kita beli kedai ni nak. Kita tak pernah lah fikir macam tu. Tapi ayat tu bukan nak melambangkan kesombongan dia, tapi pada dia benda tu memang tu bahasa dia. Tu gaya dia, bukan dia belagak ke apa. Tapi kita memang tak ada lah sampai macam tu. Tu sebab Nabi sebut dekat dalam hadis, Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, pasti dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup lembah tau, bukan 2 beg, bukan 2 bilik, bukan 2 rumah atau 2 lembah emas. Bayangkan, dia pasti akan minta lembah yang ketiga. Nabi dah sebut, tu sifat manusia. Nah, itu sebabnya jangan kita letakkan itu sebagai matlamat, sebab tak akan cukup. Macam penceramah ni kan, ada demand-demand. Kalau tidak, memang kenapa panggil Samsul Debat? Samsul Debat mana ada demand? Saya pun tak tahu bayar berapa ini. Kan, betul. Lagi mudah macam tu. Kadang-kadang PA saya kata, dah masuk belum duit apa? Dah masuk belum duit orang ni? Saya tak tahu, saya kata. Dia saya suruh pegawai dekat pejabat saya pergi cek. Tu ya. Kan orang bayar 1,000 saya ambil, bayar 5,000 alhamdulillah, bayar 3,000 okey je. Bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali tak datang. Apa tu? Contoh. Adalah gurau. Tak, yang penting kita kena happy dengan apa yang kita ada, tu aja. Sebab ilmu ni bukan saya punya. Ilmu ni Tuhan bagi pinjam, so share dengan semua. Kadang ada setengah orang tu. Jadi susah bila kita letakkan tu sebagai matlamat, maka hidup kita tak seronok lagi dah. Tu sebab datang. Saya suka datang ke sini sebab sini kau tempat dia memang kan, tempat yang eksklusif kan. Saya ceramah untuk DPA tu. Saya terkejut tau bila saya masuk dalam, semua berdiri mengumum kau semua berdiri. Faham berdiri. Masa tu saya kerja lagi. Tu asyik lah ni. Jadi nak pula kita sekarang ni, kita tengok contoh lah, bukan kita nak cerita pasal politik apa tau, berlaku pilihan raya baru-baru ni kan semua. Jadi Tuhan nak tunjuk dekat kita akhirnya apa yang kita kejar dalam hidup kita. Bila kita tengok pilihan raya, kita pun tak tahu siapa menang, kita pun tak tahu kan. Dia ni menang ke macam dia ni menang, macam dia ni menang, tak tahu siapa menang kan. Perasan tak? Ya, kita orang tu pangkah ni dia tak nak dia ni, orang ni pangkah ni tak nak dia ni, dua-dua dapat. Apa? Betul kan? Kita beli barang dekat pasar raya, beli barang kat pasar raya tak nak lah ni, tak tahu tak dapat free gift ni, contoh lah nak bagi faham lah. Macam tu lah. Jadi hidup kita macam tu. Dah, saya tak sebut parti mana-mana saya tak sebut. Jadi sebab kan begitu bukan cerita politik, tapi nak bagi gambaran hidup kita ni macam tu. Kita jangan taksub. Itu saya kata. Ada pandangan, bagi pandangan. Saya macam tu, betul-betul lah, tak betul lah. Macam tu kan. Jadi, simple hidup kita ni. Jangan kita ni. Lepas tu, yang dah menang lah. Yang dah kalah lah. Jangan kita sound kawan kita. Habis pilihan raya kita rapat macam biasa. Ini kau sound lah. Apa perasaan kau bila dah kalah? Jangan. Kawan tu bendera pun tak turun lagi kan. Jadi itulah, hidup kita ni simple aja. Simple aja hidup kita ni. Sedahlah simple sementara ni. Jadi dalam kesementaraan itu, sikap kita kena ubah daripada buruk kepada baik tadi. Saya kata tadi, akhlak kita, adab kita dalam kehidupan kita ni. Sebab kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah adik budi dengan bahasa. Tu yang tadi walaupun saya sampai tadi tengok Datuk Dr. Alauddin, pangkat tinggi-tinggi semua, Datin ni semua pangkat berpangkat semua. Kan? Cuma saya tengok nama takut ni, pembangunan kompetensi, nampak tu. Penilaian program dan potensi. Dia menilai aku, dia nampak. Belum sampai tersambut tengok, tapi dengan penuh adab dan kesopanan jemput saya. Lepas tu tak tahu masuk ceramah, bawa pergi bilik dulu. Aku baru gigit 2 batang je apple tu, dah datang ceramah dah tu. Tapi kena terimalah, ikutlah adab tempat tu. Tak habis lagi apple tu kan. Tapi sedap apple tu. Aduh, tapi terima kasih lah sebab Intan bagi menginap dekat bilik macam standard hotel tadi. Terima kasih banyak lah kan. Lega lah, terima kasih. Sebab tanda-tanda orang baik ni ada 4. Tanda-tanda orang baik ada 4. Datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Siapakah dia? Datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut.
Siapakah orang tu? Saya tak cakap saya. Tapi macam contoh kalau kita buat kenduri kan, kita buat kenduri, bukan semua orang yang kita sambut dia bawa masuk dalam, betul tak? Melainkan yang baik dengan kita. Kita tanya, kat mana dah? Dia kat sana dah sampai ke belum? Makna ditanya-tanya. Bila ada disebut-sebut, tahu tak ni kawan baik saya ni pun disebut namanya. Beliau dilahirkan ciri-ciri tu lah. Macam tu lah. Maknanya baik dia. Macam tu kan. Kemudian balik diiring pula sampai. Bukan semua orang. Yang kita ada orang tu kita salam kat pintu je. Okey, elok macam tu. Tapi yang ni hantar sampai ke kereta. Tak apalah kau ramai tetamu. Tak apa-apa kau hantar kau. Kau dah sampaikan telefon dia beritahu. Macam tu dah tunjuk baik. Ni nak bagi faham. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk lobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tagak bersantun. So macam tu lah. Jadi orang yang baik-baik kan. Alhamdulillah hari ni baiknya Intan, dia jemput UM pun datang sama. Bagi memenuhi orang kata dalam majlis ilmu. Sebab Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan hadirkan jalan-jalan ke syurga untuknya. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Jadi kita ni dalam nak berjaya, kita dalam tempoh kita nak menghadapi tahun yang makin mencabar. Kita kena faham bukanlah mudah sebenarnya. Pada tahun 2023 ni dikatakan ada gelombang gangguan ekonomi dan sebagainya. Sebenarnya gangguan ekonomi ni bukanlah perkara baru daripada dulu lagi. Cuma dikatakan mungkin 2023 ni lebih dahsyat lagi lah. So kita kena ada dalam keadaan bersedia. Itu sebabnya dipesan kepada seluruh masyarakat, cukup-cukuplah berpolitik. Sudah, kita kena fokus kepada agenda nak membangunkan masyarakat. Pada saya membangunkan masyarakat itu memang sangat penting. Itu sebabnya kursus-kursus, seminar, latihan untuk mempermantapan diri perlu sentiasa dilaksanakan. Itu sebabnya untuk usahawan, kan saya sendiri pun terbabit dengan program kompetensi keusahawanan. Nak develop ni skills kepada semua ramai. Kita itu dah terduduk 2 tahun. 2 tahun kita terduduk. Tiba-tiba kan PKP. Siapa sangka? Saya lepas tu bila sampai lockdown tu saya fikir gone lah, tak ada dah camah fizikal ni. Pejabat saya dah ubah suai dah bilik itu jadi studio. IKBN Cembung siap bagi sumbangan kat saya lampu gerangan badminton. Melintang lampu tu, ya Allah, menyala macam ni. Balau-balau orang mata buat live kan. Saya masa mula-mula live tu, bayangkan kalau orang cakap, Ustaz kita buat ceramah online boleh Ustaz. Kalau saya kata, minta maaf lah, saya tak biasa ceramah online, saya fizikal je. Kalau saya tolak ceramah online ni, maknanya saya jadi tak relevan selama 2 tahun. Tak boleh, kita kena sesuaikan diri dengan keadaan. So cuma masa mula-mula tu tak pandai lagi. Itulah kamera, itulah phone yang call, itulah phone buat live. Saya pun pasang tetap saya pun lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, apa khabar semua, sihat semua. Jadi pada hari ni 2 jam ceramah, kamera tak on. Bayangkan tak? Masa tu untuk Kementerian Pengajian Tinggi. 2 tahun. 2 tahun menghadap benda tu kan. Tapi itulah kena check betul. Lepas tu masa tu kamera tu PA saya call saya 33 miss call. Saya tak nampak. Saya pun tengah cina sedar rupanya tak. Tapi petang tu kena ulang balik lah. Tajuk yang sama. Jarak masa yang sama 2 jam. Kan? Dengan tajuk yang sama. Tapi suasana berbeza. Macam suasana nak mengumumkan puasa. Pada hari ni kita hilang motivasinya kan. So tu yang termasuklah dengan Intan pun ada buat online. Kalau tidak kita jadi tak relevan kan. Lepas tu PDPR, cabaran PDPR kan. Dekat rumah bukan senang, bekerja dari rumah bukan senang. BDR, bekerja dari rumah, perang badar. Bukan, tapi kita kena paksa, kita kena adapt kan. Ada yang meeting ni, okey. Ada yang dia screen capture muka dia buat kononnya macam dia bagi perhatian sangat. Ingat tak tahu ke trik waktu tahu lah kan. Tu belum cerita anak-anak ni yang PDPR ni tutup kamera. Kenapa tutup kamera? Dah habis data cikgu, sedangkan dia tutup kamera main game kan. Jadi benda tu kita terpaksa hadapi. Itu sebab saya kata kalau saya lah Menteri Pelajaran kan. Dah lama saya umumkan kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Dan kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Dan kita bagi setiap tahun 1 tahun 1 tablet. Sampai tingkatan 5. Dan dalam tablet masing-masing dah siap download dah buku teks yang berkaitan. Betul. Dan dengan itu saya juga mengarahkan SKMM. Dah mula macam-macam menteri betul dah rasanya tu. SKMM bekerjasama dengan Kementerian Penerangan untuk bincang bagaimana kita bagi tempoh sampai bulan Jun, selewatnya Jun 2023 untuk menyelesaikan masalah wifi percuma untuk setiap kampung-kampung dan taman perumahan. Wow, betul.
Ni contoh lah bagi idea. Mana tahu minggu depan panggil angkat sumpah senator, mana tahu ni contoh. Tak ada lah. Tak ada, saja je. Biarlah saya ceramah pening kepala buat apa kan. Ni contoh lah. Mana pembaharuan yang kita kena buat. Kena ni. Sebab kenapa saya cakap ni? Benda ni logik sepatutnya. Sebab dasar IT kebangsaan dah diceritakan sejak tahun 1990-an ni. Bukan kata baru minggu ni cerita. Bukannya baru tahun lepas cerita. Kan? Kita dah masuk, dah melepasi 2020, dah 2 tahun dah. Kan? Dasar 9 cabaran wawasan 2020 tu sepatutnya kita dah adapt. So masyarakat berdaya saing kan, kita dah wujudkan dah. So itulah antaranya. So untuk berjaya 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Yang kedua, kena ada komitmen. Kena komitmen, datang, jangan tak datang. Ketiga, fokus, jangan sibuk buat benda lain. Jadi penjawab awam seringkali dikaitkan dengan buat benda-benda lain dekat pejabat. Guna mesin fotostat pejabat untuk fotostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Kan? Fotostat IC dengan surat beranak anak, sedangkan tak berapa sen je boleh fotostat kat luar, tapi kita gunakan juga untuk tujuan peribadi. Contohlah kan, tu cerita tipu claim lagi, macam-macam orang kaitkan dengan penjawab awam. Benda berlaku di banyak tempat kecuali di Intan dan juga di UM ni. Kena cover siap-siap, kalau tidak tak panggil lagi. Contoh kan, jadi mana kata dia antara benda betul ni, komitmen, lepas tu fokus, jangan buat benda-benda lain kat pejabat kan. Kita dah cukup-cukup lawan cakap ni pejabat awam ni jajak minum kan. Minum je kerja dia. Kata kalau tu memang pejabat awam tu confirm name tag dia, kalau besar nombor plate kereta tu confirm pejabat awam tu. Dia kata nak pula cikgu kan nampak nombor plate kan, macam nombor plate dia punya nama kan, name tag kan. Orang tuduh kita macam tu. Kita tak macam tu, tapi orang tuduh. Sebab orang Malaysia ni dia gemar buat apa nama dalam bahasa Jawa tu disebut sebagai generalization. Pukul kata. Seorang buat semua macam tu. Seorang ditangkap rasuah, memang contohnya kalau JPJ, seorang staf JPJ kata, memang JPJ macam tu. Seorang Jabatan Immigration kata, memang staf Immigration macam tu. Penyawat awam, memang penyawat awam sekarang ni tak berdaya saing lah apalah. Sedangkan jangan lupa penyawat awam di Malaysia pernah satu ketika dahulu berada di ranking 13 dunia dari segi delivery sistem terbaik seluruh dunia. Nombor 13 dulu kan. Dari segi indeks persepsi rasuah pun negara kita pernah duduk pada tangga 49, 48 dan 50 sebelum sekarang ni jatuh ke tangga 60 sebab hari-hari zikir rasuah. Orang ni rasuah. Dia tak tahu kesan dia pada persepsi semua. Kan? Ini cerita dia. Itu sebab kita kena bangkit balik semula. Sebab sekarang ni pelaburan asing kita sekarang ni kita tertinggal berbanding Vietnam dan juga Indonesia. That's why kita kena support. Kita kena berubah. Jangan kita fikir nak ubah orang lain, ubah diri kita dulu. Dari segi kita bekerja dengan baik, bekerja dengan elok. Tak adalah bangun masuk dekat pejabat lambat. Sebab apa? Hantar anak sekolah. Macam kau seorang je hantar anak sekolah. Orang lain tak hantar anak sekolah. Semua anak dia pergi sendiri. Semua anak hantar. Yang dia lain, dia anak dia hantar bapak pergi kerja kemudian pergi sekolah. Tu sebab bapak tak lambat. Tak ada kan semua. Ada komitmen masing-masing, betul tak? Kemudian lepas dah masuk pejabat, bukannya tu buat kerja, membincangkan episod drama malam tadi. Rindu kasih ya. Kesian betul Ina dengan Amir tu. Allah betul. Ni saya tak tengok lah, orang share dalam TikTok. Saya tengok ujung kan. Kan contoh lah kan, berbincang episod drama. Lepas tu kan bincang, bermuafakat. Kita nak minum kat mana ni? Hari-hari bincang. Nak minum kat mana? Halakah yang sama, grup yang sama pergi minum. Jangan risau, ketua kumpulan halakah ni bergantung pada siapa yang bawa kereta. Kat mana nak minum ni? Kau ikut je lah. Aku tahulah kat mana nak minum. Nak minum. Lepas tu minum. Lepas minum, tengok dia dah tunjuk kau, dia gong kau. Aku tahu. Kan? Lepas tu pergi minum, sampai dekat pejabat dah pukul 10. Pukul 10, lepas tu ada jumpa pula kawan baik dekat lobi, dekat orang kampung. Weh, kau kerja kat sini ke? Dah lama dah kerja sini. Jom lagi minum. Aku lepas minum, gangan kau tarik minum lagi. Lepas tu, pukul 11.30 masuk pejabat. Ya Allah, sekarang pukul 12 kena jemput anak. Kenapa pula? Husband tak ada. Ya Allah, nanti kan. Tak boleh, nanti jam nanti. Belum pukul 1 dah keluar. Pukul 1 dah keluar. Pergi jemput anak, beli sekolah. Kenapa? Lepas tu pukul 2 tak balik pejabat lagi. 2.30 lebih pun. Teruklah jam. Orang tanya pun tidak. Lepas tu pukul 2.30 tu, petang ni nak minum. Kan pagi tadi dia minum. Tak apa, petang ni bungkus. Pergi pukul 3 tu bungkus, pukul 3.30 tak, 3.45 sampai pejabat. Lepas tu ustaz buat kerja. Mama tengok jam. Ya Allah, tiba-tiba dah pukul 4. Tak rasa kan? Bukan tak rasa, kau memang tak kerja masalahnya. Nah tu cerita ni. Bukan orang sini lah, tempat lain.
Itu cerita dia. Nampak tak? Sebenarnya kan dah ditetapkan dalam perkeliling kan. Kita pagi minum antara 9 pagi 10. Tengah hari rehat 1 sampai pukul 2. Kemudian petang minum pukul 3. Betul tak? Mana ada kau ngangguk kenapa? Mana ada? Ngangguk confident. Mana ada? Yang diperuntukkan waktu kerja 8, 5, 7.30, 4.30, 8.30, 5.30. Itu saja. Confident. Itu sebab dekat pejabat you all yang canggih manggih sekarang ni, semua pejabat dah ada pantry. Apa yang sibuk minum kat luar? Asyik minum situ, tukarlah tempat lain buat kereta ni. Kita minum tempat lain sikit. Begitu nama kena kat Gombak, apa ke jauh sangat kau minum? Contoh lah kan. Contoh kan. Jadi mana? Benda-benda ni yang kita kena ubah. Benda basic je nampak lah. Jadi maknanya tu fokus. Yang keempat yang kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Maknanya disiplin. Tak ada disiplin pun tak boleh. Kita kena ubah. Kena ubah disiplin. Dan juga yang kelima, yang perlu ada adalah keberterusan. Ataupun selalu Datuk Pengarah kita sebut sebagai konsistensi. Ataupun penceramah-penceramah sebut sebagai istiqomah. Tak boleh hari ni rajin, besok malas seminggu, lepas tu rajin balik, lepas tu suam-suam, lepas tu bersemangat balik kan. Dia bersemangat waktu bila tahun tu dia dicanang-canangkan yang dia mungkin penerima APC. Wow kan. Mulalah bergaduh. Sebenarnya APC ni bukan apa pun. APC ni sekadar orang kata penghargaan. Tapi nak bagi pun dia tidak mewakili, dia tidak menggambarkan keseluruhan keadaan staf tu. Dia tak boleh cakap staf ni maka yang tak dapat maka dia tak rajin. Tak. Sebab yang terima APC lebih kurang bawah 8% kan daripada jumlah staf keseluruhan. So kalau tak dapat tak apa. Okey, dulu bukan ingat tak masa kita minta kerja dulu? Apa kita cakap? Aku betul-betul nak dapat kerja, aku dah dapat ni, aku tak nak apa dah. Kita yang cakap. Bila kau dah dapat kerja, kenapa kau marah kau tak naik pangkat? Kau marah kau tak dapat ni. Lepas tu kau marah sebab bonus. Kan? Bagi menghargai jasa penyawar awam. Dengan ini diumumkan bahawa penyawar awam kena bayar insentif kewangan sebanyak RM700. RM700. Kan? Tapi benda tu tak dapat dilaksanakan. So doalah insya-Allah. Kalau saya cadangkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri agar umumkan sebagai Menteri Kewangan untuk penyawar awam ni dah tiba masanya. Paling tidak 1,5 bulan gaji. Saya dah agak dah tepukan ni saya akan dapat. Walaupun saya bukan menteri. Nah, betul. Acik-acik 700. Hari tu masa umum 700, masa mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri umum RM700. Masa tu ada 3 respon penyawar awam. Yang pertama, baik tak yah. Yang seorang. Respon yang kedua, okeylah daripada 500 naik daripada 700. Okeylah tu. Yang seorang tu berlari pergi mesin ATM. Cucuk. Tak ada pun. Belum lagi. Baru umum. Tapi pada dia besar sangat, dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia koyak. Dia dah janji nak bawa family dia pergi makan kat kedai kat tepi jalan tu. Ada setengah orang benda tu besar tu sebab belajar menghargai. Itu sebabnya dalam hidup kita ni macam tu lah. Itu sebabnya kita dalam perubahan-perubahan yang kita kena buat. Detox jiwa dan minda kita. Antara yang kita buat. Pertama, jujur. Jangan membohong dalam kerja. Jangan tipu klaim. Untuk makluman semua, overtime dan juga mileage bukannya menambah pendapatan. Dia hanya cover. Itu pun tak cover semua. Sebahagian daripada apa kita dah belanjakan. Masalah kita ni kadang kita marah. Boy, overtime orang tu tinggi. Berani. Weh. Kita sebut office boy tu, dia punya claim overtime tinggi, nampak boleh lah belanja. Bukan penambah pendapatan. Kawan tu tukar sprocket tayar motor dia 2 kali dah bulan tu. Minyak motor berapa banyak habis. Pergi kursus. Tu sebabnya kita jangan marah kalau bahagian kewangan query. Kan? Kenapa mileage you tinggi berbanding yang lain sedangkan 5 orang pergi kursus yang sama? Macam duit mak ayah kau. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya soalan tu. Faham? Ada orang marah tu. Orang marah. Mana bahagian kewangan? Patut dia tadi. Dia dua tak aku nampak dah agak dah tadi. Dia bahagian kewangan asyik kena marah je. Sedangkan dia jalankan tugas dia. Kalau dia main bayar je, dia tak check benda tu betul-betul, nanti dia kena secah dan sebagainya. Tu sebabnya jujur je. Kenapa klaim saya tinggi berbanding orang lain? Sebab saya tak tahu jalan. Roundabout tu je saya pusing 3 kali. Mana satu nak masuk? Saya dah nangis kat roundabout. Mana aku nak masuk ni, ya Allah. Sebab kan kebanyakan orang perempuan, bukan semua ya, kebanyakan dia memang ada masalah dengan map. Betul.
Orang lelaki, biarlah kita bawa kereta, kita tengok map. Biarlah bahaya. Mengundang bahaya pun tak apalah, kita tengok ke depan. Puas hati. Jangan bagi orang sebelah jaga. Tak apa. Depan lagi. Belum. Depan lagi. Ya Allah bang, situ simpang ni bang. Itu masalah. Kan? So, jujur je. So, jangan kita tipu. Jangan kita gunakan. Jangan kita salah guna kuasa. Jangan kita kena jaga ni. Dari segi integriti kita kena jaga. Yang kedua, selain boleh jujur, kita kena jaga amanah kita. La imana liman la amanatalahu wa la dina liman la adalahu. Tidak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Kita dah berikrar dah. So, ikrar integriti macam-macam. Kita sumpah jaga rahsia dan sebagainya. So, benda tu dah janji. So, kena buat amanahnya, the do and the don'ts. Ikut apa yang telah diperintahkan daripada masa ke semasa. Buat ajalah. Sebab itulah kerjanya jadi penjawat awam. Kerja elok-elok. Jaga amanah. Jangan salah guna kuasa. Jangan gunakan harta awam untuk kepentingan peribadi. Jangan. Siap tanya tu. Siap bawa anak pergi ke pejabat. Duduk dan diam. Mama banyak kerja. Intan. Bukit Kiara. Mama lah. Mana dia pakai nama mak? Mama. Nampak aku. Kan? Kampung mana? Lonek. Kan? Kampung mana? Kelipeh. Contohlah. Tak kisahlah. Suka hati lah kan. Jadi duduk dan diam. Mama banyak kerja ni. Ambil kertas suan satu. Nak ambil pen suan sebatang. Kertas, pen. Semua Intan punya. Semua pejabat punya. Kita tak sedar benda tu. Kalau benda kecil pun kita tak boleh jaga amanah tu. Apatah lagi benda-benda yang lebih besar. Sebab kita kena jaga. Nak bawa kertas pada rumah. Bawa pen apa semua daripada rumah. Jangan kita pecah amanah. Yang ketiga, jaga hubungan antara satu dengan yang lain. Banyak masalah-masalah yang membabitkan, menjatuhkan satu dengan lain. Kita kena ubah. Sebenarnya kalau kita tengok, saya pernah menyampaikan ceramah tajuk integriti dengan KPDN, HCP, kabinet. Ikut menteri lah. Kejap tukar, kejap PP, kejap KK kan. Saya KPDN, KPDN, HCP, perdagangan dalam negeri kan. Masa tu, bicara integriti, notah bertindih apabila kain terlondeh, tajuk dia. So memang macam apa halat kain terlondeh pula. Dia macam katalah kaki kan, katalah buku lali. Ni contoh tau, saya tahu ni tangan. Ni sebelum kau bahankan aku cakap dulu ni kaki, katalah ada ruang dekat buku lali tu. Bila ada ruang, kita kena sapu krim cepat, ubatkan sendiri, sapu cepat sebelum dia merebak. Sebab kalau kita biarkan dia merebak, kita bimbang dah sampai doktor pakar. Doktor pakar ni SPRM contohnya. Bila orang mengadu surat layang dan sebagainya, kemudian bila dia datang, doktor pakar ni pula, saya suspek ruam ni dah merebak ke seluruh tubuh. So dilondehkan kain dia tadi, habis semua departmen. Baru ni saya terpaksa menyampaikan ceramah motivasi pada satu agensi, saya tak nak sebut agensi mana, sebab penguatkuasaannya, agensi penguatkuasanya dah rasa down, sebab hampir setiap minggu SPRM masuk bongkar. Saya ni ada kata dia nak berhenti dah, dia tak nak kerja dan dia demotivated lah. Sebab ni bukan senang kalau kena soal siasat, kena ni, kena tanya, kena tu, ni semua dia jadi macam fed up, dia macam tak semangat dah nak kerja. So that's why kita kena elak benda tu berlaku tu, sebab audit dalam ni buat kawan, jangan buat gaduh. Unit audit dalam ni kita tanya dia, okey tak saya buat ni? Boleh tak? Boleh share sikit tak? Kalau buat ni apa yang patut dia boleh buat? Tanya, unit audit dalam ni nak tolong kita. Tu jangan kita gaduh dengan dia pula. Jaga hubungan. So buang tiga asas penyakit yang ada dalam organisasi yang kita kena buang. Pertama, buang perasaan tamak. Kongsi tak apa. Faham ya orang perempuan? Maknanya penting benda tu. Jadi makna kita jangan tamak, kongsi tak apa. Faham ya? Orang lelaki dia dah biasa. Dia dah faham benda tu. Tu sebab saya pergi penekanan. Faham ke tak faham? Tak, dia beza faham dengan setuju, beza. Faham ke tak faham? Faham tak faham? Setuju tak? Itu masalah. Wah, dah bagi hujah panjang kan? Tak, jangan sangka buruk. Maksud saya tu, kongsi tak apa, berkongsi idea, berkongsi maklumat, dapat ringankan beban, dapat ringankan masalah-masalah yang ada. Faham Ke tak setuju lagi? Kita jangan tamak. Contohnya kita dah menang, kita dah dapat satu award, jangan nak bergaduh lagi nak award yang lain. Sudahlah, kita dah dapat anugerah Mat Cemerlang. Dah lah tu. Wagilah orang lain pula naik pangkat. Contoh macam tu. Okey macam tu.
Ya, jadi jangan tamak. Dan contoh ada jamuan kat luar tu sekarang. Janganlah tamak. Fikir kat rumah berapa orang yang nak makan lagi. Janganlah fikir kita je yang datang ni. Kotanya seorang satu bungkus. Ini contoh kalau ada lah. Jangan tamak. Yang kedua, buang perasaan sombong. Jangan belagak. Kesombongan ni lah yang paling bahaya. Saya ingat satu kata-kata. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan sebaik-baik perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi maknanya kita kena faham maksud itu. Jadi maknanya akal kita terpesona pada diri sendiri. Jangan kita rasa kita dah baik, kita rasa kita hebat, kita rasa kita elok. Tak boleh. Sentiasa rasa aku ni banyak lagi yang kena improve ni. Banyak lagi benda yang aku kena buat ni. Jadi barulah orang akan sama-sama bersama dengan kita, nak sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita. Dan kita tahu kita ni manusia biasa. Kita sedar kita manusia biasa dan kita boleh pergi bila-bila masa. Itu sebabnya saya cerita tadi yang tentang cita-cita tadi kan. Kadang kita pergi kat kedai Cina tu, kita tempah baju kan. Lepas kita dah tempah baju tu, kita tengok kat depan cermin. Ya Allah, baju ni kalau aku pakai ni besok ni, mesti orang cakap cantiknya. Confirm. Masalahnya confirm ke hidup lagi pagi raya tu. Kan kita baru test baju tu kan. Tu cerita dia. Kita kena sedar tu. Penyanyi-penyanyi tu je kan. Penyanyi tu lagu dia tu sedap, dia nyanyi dulu. Tiba-tiba dia masuk Gegar Vaganza, dia minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun dah tak boleh nyanyi, tak sampai nafas dia dah. Pelakon tu hebat jadi hero, dah jadi bapak dah sekarang. Dah jadi watak atuk dah. Sampai masa Datuk Rosyamno marah betul, kau bukan main, kau petik nama aku dia tu. Tak, membetulkan Datuk, dia kata dulu dia berkala jadi hero Malaya dulu, orang panggil Rosyamno ni. Sampai masa dia dah berlakon jadi bapa, dia berlakon jadi ayah yang tua yang dibiarkan. Sampai masa, bukan selamanya kita ni Syamsul Debat. Berapa lama dia boleh bertahan sebagai Syamsul Debat kan? Atau beliau lebih mesra dipanggil, masa bila mesra panggil Syamsul Debat, tak ada mana tapi memang tu panggilan dia. Kawan tanya macam mana boleh mula dapat Syamsul Debat. Saya dulu ceramah, memang saya waktu saya bekerja jadi pengarah undang dulu, saya tak nak orang tahu saya kerja kat mana. Saya tak nak orang call pejabat sebab nak panggil ceramah. So saya pakai nama NGO saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi bila saya ceramah kat luar, tu lah saya pakai nama saya. Dan bila sampai kat satu surau tu, Surau Puncak Setiawangsa Kuala Lumpur, penganjur tu dah terlupa nama saya siapa. Syamsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam itu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat nama tu terus. Melekat tu sampai ke hari ni. Sampailah ke hari ni. Mungkin lepas 4-5 tahun besok dah ada Syamsul Debat, Syamsul Debit, Syamsul Debut, macam. So kita jangan rasa sombong dengan apa yang kita ada. Tak ada benda pun. Dulu kita ingat, kalau lain lah, jalan kat Bukit Kiara ni, nampak rumah masa besar. Gila, aku kalau dulu aku nak lah buat rumah macam tu. Dekat golf tu kan, gila rumah macam ni. Tapi 10 tahun lepas tu kita nampak lebih banyak rumah besar-besar. Kita dah tak heran dah rumah yang besar ni. Ada lagi besar dengan features, dengan reka bentuk yang terkini. Tepuk tangan, batuk, terbuka pintu. Sekarang kecanggihan teknologi nak cakap apa? Masa zaman dulu, siapa sangka telefon yang kita pakai dulu kan dulu kita cakap, aku macam mana pun aku takkan tukar, ni lah telefon yang aku pakai. Saya tak nak sebut je nama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Jadi itulah telefon yang kita pakai, betul tak? Masa tu jatuh berderai, sambung-sambung boleh cakap lagi. Dulu mana ada power bank? Tak ada power bank pun dulu. Sebab bateri dia tahan. Seminggu tahan. Yang tak campur orang tu 2 minggu tahan. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia, 2 minggu tahan. Yang bateri habis cepat tu sebab main game Snake kan. Tu cepat habis. Iya dulu. Tapi sekarang kita beli je telefon baru, beli telefon dekat kedai, bawa balik sampai rumah, kita tahu dah ada telefon baru keluar. Sekarang punya cepat dia teknologi. So tak payah kita sombong-sombong. Kan? Hidup kita macam mana hebat sekalipun, kita perlukan orang lain. Saya ingat saya jadi pengarah tu, semua tak tahu. Macam mana puan, macam mana nak buat ni puan, macam mana nak buat ni, macam mana, semua tanya orang. Ni macam mana nak buat, ni macam mana nak buat. Tak, bukan kata kita lagi hebat, tak. Lagi banyak kita perlukan orang lain.
Kan hebat-hebat doktor pakar tu, dia tak boleh bedah diri dia sendiri. Tukang gunting, dia paling power gunting rambut. Dia tak pernah gunting rambut dia sendiri. Dia gunting mana yang dia nampak aja. Yang kat belakang, dia kena cari orang lain. Doktor gigi, boleh cabut gigi sendiri. Melainkan kes-kes terpencil, Mr. Bean. Itu kau percaya Mr. Bean. Bohong aja kan. Jangankan hidup, kita perlukan orang lain. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Buat sendiri gayung tu. Lari orang kampung. Dengan Tok Adi lagi. Berakhirlah episod tanah kubur untuk tahun. Aku esok tanya susah. Aku besok pada kapan pandai lah aku guling masuk sini dalam kubur. Tak ada mana. Semua perlukan orang lain. So jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Saya nak beritahu Tuan Guru beritahu apa? Tuan Guru Syekh Abdul Kadir Al-Jufri, Ustaz Syekh Abdul Kadir Al-Jufri beritahu apa? Dia kata tanda sombong ni dah ada dalam hati kita. Simple je. Kalau orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Kita tak rasa apa-apa tau, maknanya dengki dah ada. Bukan kita marah, bukan kita cemburu lagi. Belum rasa apa-apa, itu makna dengki dah ada. Dah bertapak dah tu. Dengar-dengarnya Datuk Alauddin kita nak dapat pergi haji tau ni. Dengar kat tu. Dengki dah ada. Sebab dia tak rasa apa-apa. Dengarnya dia dapat naik pangkat. Elok lah. Ramai kan dia kan. Dia tak rasa apa-apa. Dengarnya dia beli kereta baru. Yalah, sekali senang. Loan senang kan. Dia tak rasa apa. Anak dia dapat, dengar anak dia dapat semua A. Yalah, ramai dapat semua A tahun ni. Dia tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dia patutnya rasa apa? Dengar-dengar Datuk Dr. Alauddin dapat pergi haji tahun ni. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah. Doktor tolong doakan saya tau, biar saya pun dapat pergi haji tahun ni. Ya boleh, insyaAllah. Dah daftar belum? Belum daftarnya, mana nak pergi. Siapa yang belum daftar, pergilah daftar je. Siapa yang daftar dekat tabung haji, masuk 1,700 kan, masuk insyaAllah boleh daftar pergi haji. Siapa yang daftar hari ni, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi. Mampu hidup belum mampu hidup belum 3 kali. Tapi itu perancangan manusia, sistem. Tapi kita boleh merayu dapat pergi awal. Dengar-dengarnya dia dah pakai kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dia tu kan rajin tumpangkan orang naik kereta dia. Mudah-mudahan dapat tumpang kereta dia. Tapi mesti minyak buat tidur. Contoh. Dengannya dia dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, boleh minta tolongan dia. Kan bagus macam tu. Itu yang paling baik. Ini tak? Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Tanpa dijilat bos tu. Confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak pernah dicuri duit tu. La ilaha illallah. Confirm dengki. Dengar dia dapat semua macam dia ada seorang yang pandai. La ilaha illallah. Itulah perasaan yang kita kena buang. Kadang-kadang cepat kita menilai. Dengar-dengar Abang Haji itulah. Abang Haji mana yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Selama ni bukan dia seorang. Kau tak dengar habis cerita ni weh. Kenapa pula? Bini dia umur 25. Itulah aku lah cerita. Oh jadi cerita kan. Suami 85, bini 25, tak terangkat kening. Kan? Cuba kita cakap, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Okey. Ini cepat dia. Malam pertama mati tu. Cepat dia cakap. Cuba elok cakap. Jangan menuduh ni. Kau tak puas hati sangat, cakap dengan perempuan tu. Ni akak nak tanya sikit, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu, bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap? Udah boleh kan? Yang pertama Abang Haji ni kan, Abang Haji ni dia pandai gurau, dia romantik. Romantik. Makan, kita makan memang mesti ada lilin tu batang tu. Tengah hari berkejadah kan? Apa ngalau lalat tu boy kan? Apa lagi? Itulah kalau setiap kali saya bergurau, dia pun gurau juga. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terangkan dah balik. Contoh lah. Ni contoh. Dia bagi puas hati. Kan? Jangan nengking orang. Jangan. Buang. Seterusnya hikmah. Percaya pada hikmah. Apa juga kita bekerja ni kan, ada hikmah. Aku kena uji macam ni, hikmah. Jangan kau gemar tak puas hati, mau petikai kan je. Kau tengoklah tu. Kalau khusus pergi Genting, khusus pergi Cameron, hantar dia. Khusus kita KL aku. Contoh kan, ada orang tak puas hati macam tu kan. Adanya tu, bagian HR ni dia tak perasan sangat, dia hantar je. Rezeki lah, eloklah khusus dekat-dekat, boleh balik rumah.
Kenapa masalah? Semua nak petikai kan? Pergi jauh salah, ni salah. Iya. Saya dulu selalu terasa macam tu masa kerja dulu. Kalau pergi Korea, hantar dia. Pergi ni hantar dia. Aku cakap. Contohlah, khusus kat Intan, Bukit Kiara, Samsul Debat pergi. Ya kan? Dulu kan. Contohlah. Kan? Tapi sebenarnya rezeki Tuhan tentukan. Tak salah. Senang. Kadang kita kena ingat. Saya pernah share waktu online itu kan. Saya kata apa? Macam mana ada orang tanya saya. Ustaz selalu cakap, selalu Samsul Debat, SD selalu cakap, rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mas saya? Dia cakap macam tu. Tau. Saya kata salah konsep macam tu. Kita jangan, sebab saya rasa tu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Palak dia kata. Sebab saya kata kita jangan ingat rezeki tu sama macam yang kita nak. Rezeki tu tak semestinya itu. Contoh malam tadi, berapa ramai orang yang terlelap tak sempat minta panjang umur. Contoh malam tadi, terlelap tidur tak sempat minta panjang umur. Tengok Maghribi lawan dengan Perancis. Maghribi tu kalau main tak maghrib memang dia menang. Dia lepas isyak dia tak boleh dah. Tak adalah. Tapi dia terlelap. Kita tengok drama, terlelap. Kita tengok TV, terlelap. Kita bagi terlelap dengan baju, dengan name tag lagi. Dengan ada name tag. Dengan name tag pembangunan kompetensi. Tidur kan. Contohlah. Tapi pagi tadi dengan tahap kita terlupa minta panjang umur, pagi tadi hidup lagi. Tuhan bagi kat kita. Dan tak ada siapa pun memang pagi tadi, alah hidup lagi. Tak ada. Kenapa aku hidup lagi ni? Ya Allah, tak ada. Kita happy kita hidup lagi. Macam itulah contoh nak bagi faham. Hakikat rezeki ni ada 3. Pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Ada orang punca rezeki gaji. Ada orang punca rezeki naik pangkat. Ada orang punca rezeki jadi pengarah. Ada orang rezeki dia, mungkin mak saudara dia meninggal dunia. Harta tu tak turun kat siapa, cek salah silah kita dapat. Punca rezeki Tuhan tentukan pertama. Kedua, kadar pun berapa banyak Tuhan tentukan. So kena bersyukur. Dan yang ketiga, bila dapat rezeki Tuhan tentukan. Kadang-kadang orang tu kahwin 10 tahun tak dapat anak lagi. Belum dapat anak. Sangka baik. Maka Tuhan nak bagi dia yang lebih baik. Apa? Mungkin Tuhan bagi dia jaga mak ayah dia. Contoh. Ada orang rezeki. Dia mungkin lambat. Dia kahwin. Beranak aja. Tapi mungkin rezeki dia anak aja. Walaupun hidup tak berapa senang sangat. Tapi beranak rajin betul. Assalamualaikum, salam beranak. Macam itulah dia bagi salam menyaut beranak lah. Macam itulah yang faham lah, tak faham nanti lah kau mana lah cerita. Ada orang tu tak payah bagi salam, tepuk nyamuk pap beranak. Rezeki. Sampai lupa nama anak dia siapa. 10 anak. Along, angah, halang. Kau ni siapa? Kau ni betul kan anak aku? Abah anak cakap kan. Jadi rezeki Tuhan bagi kat kita, betul tak? Itu cerita. Ada orang rezeki apa? Rezeki macam isteri yang baik, isteri pandai masak, lempar-lempar jadi, lempar sayur jadi daging gilo, betul tak? Macam mana ni masak tu hebat tu tak? Dalam tu memang dah ada daging kan? Tak, maknanya rezeki masing-masing. Kita jangan ingat rezeki ni macam kita nak duit, pangkat. Tak semestinya. Lepas tu nampak orang tu dapat APC, macam dia seorang kerja. Apa kita ni tak kerja ke weh? Sebab tu lah kau tak dapat. Awak mempertikai kan? Dia dapat APC. Lepas tu orang berkata, kau tengoklah Tuhan dapat APC. Tapi tak kerja pun kau tengok. Macam mana dia boleh dapat. Itulah kan. Macam mana dia boleh dapat. Yang penyedapnya tu kan. Eloklah kita tak dapat APC. Orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dan tentu-tentu pemalas. Contohnya lah. Kan? Tak ada, bukan macam tu. Maksudnya kadang-kadang rezeki dia. Dah tu je. Jangan kita dengki dengan orang. Rezeki kita lain. Dapat suami romantik. Tak terbayar dengan... Cuba kita tengok. Dapat anugerah Mak Cemerlang. Dapat apa? Nombor 1 dapat apa? Jangan nampak sangat aku nak duit tu. Pertama sijil tu. Sijil nombor 1. Duit tu iringan je, faham? Duit tu iringan. Kalau sampai masa tak ada duit pun kita boleh buat tau. Duit tu syarat aja. Tapi yang penting sijil tu yang kekal. Kan? 1,000 sebut dah dulu. Sabar. Bab tenang. Tapi Tuhan tak bagi tu. Tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi suami romantik. Suami balik. Assalamualaikum sayang. Abang balik ni sayang. Abang masaklah. Iyalah, saya tahu kan abang tak boleh kalau tak faham kesayangan ini kan. Abang. Tak, kalau dapat tu bahagia ke tak bahagia kau? Bahagia tak? Aku tak nak geli-geli sangat lah kau.
Kan aduh. Itu bukan suami buat macam tu kan. Abang, kau nak masak ni. Tak apa tolong, tak payah. Nanti tolong lagi lambat kan. Nampak? Happy. Itu sebenarnya. Bahagia ataupun dapat anak cerdik, anak pandai. Kan? Anak tak ramai, 2 orang je tapi cerdik, pandai. Anak tanya, mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, bahagianya ada anak macam tu. Kan? Abang ada ceramah kat mana ni bah? Oh, anak wala aku tahu dia seronok sangat aku keluar dari rumah tu. Kan sebab dia boleh buat sesuka hati dia kat rumah. Contohlah. So, benda ni kita kena faham. Tu sebabnya kalau saya sarankan dekat agensi-agensi tu, kebanyakan dia saya kata tambah anugerah. Jangan bagi itu saja. Tambah anugerah selain daripada anugerah Khidmat Cemerlang tu tambah. Contohnya markah SKT 90 ke atas. At least bagi sijil. Letak atas meja. Dia pun sangkut kat rumah dia. Mama dapat markah mama kerja. Mama biasa macam tu. Ni sikit ni som 3 ni. Biasa normally 95 and above. Tengok. Jadi at least kan. Dia tak dapat duit pun tak apa. Lepas tu apa? Tak pernah MC tahun yang dinilai. Maksudnya masa tu dia bekerja sesungguh. Muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik dah muntah darah ni. Nanti tak dapat sijil dah. Macam tu lah kan. Nah, saya tanyalah Puan Salina. Dia tahulah dulu masa saya kerja dulu jadi pengarah. Dekat masa saya kerja di Seremban dan Nilai, bos kita orang tu Datuk Alim tu satu-satunya agensi yang buat jawatan kerja tak kira apa jawatan semua kena lari kat stadium. Jurutaib, pembantu takbir semua kena lari, accountant, pengarah undang semua kena lari kat stadium Paruh itu 2 round. Siap ambulan dah. Ambulan kat tepi tu siap buka pintu dah. Yang seorang tu lari, orang pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulan. Cepatlah, hospital dah tak tahan. Nombor pun tahu. Sebab apa tau? Kebanyakan, cuba tengok, bagian Aisyah boleh semak balik. Kebanyakan orang yang selalu MC, bukannya orang lama. Budak-budak yang baru kerja Gen X, Gen Y ni, jap MC. Buah pinggang beralih, jantung tercabut, semua. Macam-macam masalah ada. Dulu masa kerja elok, X-ray dia semua elok, sihat. Apa pasal tiba-tiba dah kerja semua tak sihat? Kan? Ya, yang seorang tu pula jajak meninggal. Di Pangkah ni bapak dah meninggal, mak dah meninggal, adik meninggal, Pangkah. HR tengok memang tragis betul kehidupan dia. Sebab dalam ikut salah silah tu memang dia satu-satunya keturunan yang masih tinggal lagi. Waris dalam tu, dalam keluarga tu. Kan? Nampak? Tambah anugerah-anugerah lain. Yang tu. Apa lagi anugerah lagi? Mungkin boleh bagi. Tak pernah pancikat merah. Tu ada. Dekat Mara pun dah buat dah. Tak pernah pancikat merah tahun tu. So dia dapat satu sijil. Anak pun cakap, wah bah, tak pernah pancikat merah ya bah steady abah. Nanti maksud dia apa bah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat pergi kerja. Ya ke? Biasa tengok abah lambat ada caranya. Wah, sama betul. Dia ajar pula anak tu cara tu. Ini contoh. Jadi percaya pada iman. Seterusnya apa? Accountability. Kita kena jadi staff yang bertanggungjawab. Kalau kita buat salah. Ni kenapa tak siap kerja ni? Kenapa? Akan saya dah bagi kerja ni kat awak. Kenapa awak tak siap? Minta maaf puan. Memang salah saya. Saya terlepas puan. Okey puan. Jadi sekarang apa yang patut saya buat puan? Senang. Mengaku je. Itu yang kita nak. Ni. Minta maaf puan. Sorry puan Ini bukan kerja saya. Kerja dia. Apa pula? Dia yang letak file ni kat saya. Saya tak tahu. Apa pasal dia letak kat saya? Saya tak tahu. Saya tanya itu. Dia tak pernah cakap pun. Kalau saya tahu, dah lama saya buat dah. Semua nak menyalahkan orang lain. Jangan jadi cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Orang makan. Jadi Datuk patut bangga. Dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja cuba beria mengingat lepas ni apa ya Allah. Itu lagu tadika tu. Beria je. Kalau jawapan tak logik memang ulang lagi. Mana cakap berubah. La ilaha illallah. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil dia tak? Tapi dalam banyak-banyak tu sebenarnya lagu tu nak ajar kita jangan suka menyalahkan orang. Tapi akhirnya yang paling bertanggungjawab di kalangan binatang tu adalah ular. Ditanya ular, kenapa kau nak makan katak ni ular? Ular jawab sambil mata ni merundung tepat pada yang bertanya. 3 kali dia ulang. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan dialog hujungnya dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what?
Orang tak tanya dah. Bila kau tanggungjawab, orang tak tanya dah. Sebab anak-anak kita kat sekolah. Kenapa ke sekolah sini? Mak suruh. Kenapa isap rokok? Ayah hisap. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Engkau bagi kenapa? Dia minta. Allah, tak settle. Tak settle. Anak kita kalau tanggungjawab, kenapa tak siap kerja? Cikgu, ini memang salah saya, kelalaian saya, kecuali saya, hukum saya, cikgu. Saya rela dihukum. Cikgu, jangan salahkan dia, cikgu. Kenapa pula? Ini salah saya, cikgu. Saya yang ambil buku dia. Kamu berdua ni kan, cikgu, jangan salahkan mereka. Saya yang hasut mereka, cikgu. Berebut. Dah. Cikgu tanya je, cikgu tanya je. Tak jadi cikgu marah bila kita bertanggungjawab. Accountability. Seterusnya apa? Respon positif. Apa juga yang berlaku? Okey, tolong siapkan kerja ni. Macam mana pun kena siapkan hari ni. Mira bukan nama sebenar. Mira, ada Mira ni. Mana Mira? Mana Mira? Tu Mira ada. Mira, tolong siapkan paper ni. Tolong ni, saya kena bentang paper ni besok. Siapkan hari ni juga Mira. Siapkan. Bos, saya bukan apa. Sebab saya kebetulan banyak kerja lain. Boleh tak kalau bos suruh ni? I suruh you kan? Buatlah. Dia sampai kat meja dia, si aku je kena. Saya tak ada orang lain. Alah, menyampah. Apa tak tengok? Marah dengan kawan dia. Bukan Mira ni, Mira lain. Sampai pukul 5 petang kau nak balik. Baliklah, kau tak nampak banyak kerja ni. Kau dah marah lagi dengan kawan dia. Hello bang, tolong jemput anak balik sekolah ni. Banyak kerja ni. Tak apa benda bos ni. Suami yang tak bersalah pun kena marah. Marah. Malam tu suami dia cakap dengan anak-anak, dah makan dah makanan yang ayah bungkus tadi dah, okey, dah letak kat dalam sinki, dah biarkan nanti ayah clearkan. Masuk dalam bilik, kunci pintu, jangan kau keluar walau apa berbunyi yang kau dengar. Dah tahu dah kemarahan ibunya yang Mira tadi, dah tahu dah. Petang tu Mira tu balik pukul 10 malam, siap pun dia pergi kat meja, nah ambil, dia letak kat meja bos, Fahti, sebab bos dia dah balik tu dia berani buat macam tu. Lepas tu balik mengamuk, tak apa benda, orang nak melintah jalan mana, nak melintah ke tidak, dia balik orang tu tak jadi melintah. Sampai dekat rumah, sampai kau, Assalamualaikum, tak habis lagi marah. Sabarlah sayang, asyik marah-marah aja. Cuba kalau abang kena, abang sampai sama ke tak boleh? Tak boleh, abang tak boleh sama dia. Selang 2-3 minggu lepas tu, bos saya tadi cakap dalam mesyuarat pengurusan, Alhamdulillah saya nak maklumkan ada berita baik, paperwork yang kita bentangkan pada kementerian apa itu, Alhamdulillah telah pun diluluskan dan diterima sebab saudara. Saya ucap terima kasih. Saya dengar Mira sampai pukul 10 malam itu Mira, masa tu Mira ni marah lagi tak? Dia cakap sikit marah lagi tak? Masa tu, yalah pukul 10 tu, macam tu. Tak kan? Apa? Ya, saya Mira, saya dengar Mira sampai pukul 10 malam itu Mira. Tuan, ini kan tanggungjawab. Dia punya ayat yang tak tahan kan. Wah, habis dia marah dah tadi semua. Itu sebab kita kena percaya. Respon kita mesti positif. Nampak satu sekela, tiba-tiba Datuk Pengarah kita sign. Mulai beberapa bulan, staf Intan tidak dibenarkan begini-begini. Hendaklah begini, hendaklah macam ni. Mula tak guna notis ni. Dia tak fikir kita ke? Bincanglah lain kali. Rumah ayat dia. Sedangkan pengarah dengan top management semua dah bincang benda tu. Kena positif. Yang paling best ada satu ayat lagi. Aku orang yang muda-muda ni buatlah, kak dah nak pencen. Seorang lagi pula cakap. Aduh, hai. Tak ada pula dalam notis tu tulis pada yang nak bersara sila abai. Kalau notis ni tak ada pula. Itu applicable to all, you know. Kan? Kan, ni contoh lah. Kan? Dan yang last sekali kita kena iltizam, kuat. Dan apa lagi yang kita kena buat? Kita kena cepat. Masuk je alah baru. Masuk tahun baru. 2023 kita kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Yang kedua, hadir pada peluang-peluang yang baik. Yang ketiga, apply. Mana yang kita dapat, poin-poin yang kita datang. Setiap seminar, setiap program, tolonglah pergi kursus, jangan balik kosong saja. Apply apa yang baik itu kena bawa dalam organisasi. Itu tujuan kita hantar pergi seminar, pergi latihan. Kan, praktik kan. Apply. Kemudian apa lagi? Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Cantik teluk, pantainya landai. Tambat perahu tepi kuala. Biarlah burukkan yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. So, kena belajar. Mantapkan. Nak sambung belajar lagi? Sambung. Tak ada masalah. Kerana benda yang kita belajar tu sikit. Tapi bila kita apply, ada kesan yang besar pada organisasi kita. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita kena apply. Cari ilmu banyak-banyak. InsyaAllah. Seterusnya apa? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Kerja betul-betul.
Siapkan kerja kita, buat yang terbaik. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan keadaan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Maknanya kena buat elok-elok, kena buat yang terbaik. Mana boleh kerja cincai-cincai, mana boleh asbol, asal boleh. Kena betul-betul buat. Seterusnya apa? Seterusnya adalah kita sentiasa ikhlas dengan kerja kita. Ikhlas saya akan sentuh kejap lagi. Kemudian organize, susun satu strategi nak berjaya. Perbetulkan niat kita. Niat kerja bukan nak naik pangkat. Niat kerja bukan sebab nak rahmat sebelah. Kerja buat yang terbaik. Ikhlas tadi saya kata tadi. Ikhlas kita bukan mengharap pengiktirafan manusia. Contohlah sebagai gambaran. Aku bekerja ni, minta lah Datuk Dr. Alauddin nampak kerja aku. Mudah-mudahan Datuk Dr. Alauddin bagilah aku naik pangkat. Percaya kita akan kecewa. Sebab kita bergantung harap pada manusia. Sebab Datuk Dr. Alauddin pun nak buat keputusan pun dia secara kolektif dalam mesyuarat. Tengoklah pandangan orang ni, akhirnya satu keputusan yang diambil. So kalau kita tak dapat, kita akan kecewa. Maka letakkanlah pengharapan kita kepada Tuhan, kita tak akan kecewa. Contoh. Kita doa, anak aku pergi ambil result PSA hari ni, ya Allah berikanlah kepada dia keputusan yang terbaik, ya Allah berilah dia keputusan yang terbaik, ya Allah, berharap pada Allah ni. Anak balik muka je ni. Macam mana? Mak, keputusan dapat 10E je. 10E. Mak tadi tinggal dia dah minta dengan Allah Ta'ala tadi. Keputusan terbaik. Nak buat macam mana nak? Dia takat tu je otak kau. Dia kata macam tu kan. Bila dia cakap macam tu, anak tadi kata apa tau? Lah mak aku tak marah pun. Padahal dekat sekolah tadi kawan-kawan dah hejek dia. Kawan-kawan dah gelakkan dia. Jadi dia kata apa tau? Rasa bersalah tiba-tiba sampai dekat hati dia bila tengok mak dia tak marah. Tak sepatutnya aku bagi mak aku keputusan macam ni. Diam-diam dia bekerja part time tu. Dia bekerja part time, kerja dekat macam-macam syarikat lah. Dia kerja part time sambil-sambil tu dia mengulang balik paper SPM dia. Ada beberapa paper yang dia ambil untuk tampal sijil dia yang ada. Akhirnya dia dapat masuk college, dia dapat masuk universiti, dapat kerja yang baik. Maka betul tak 10E tadi keputusan yang terbaik? Betul? Sebab berjaya mengubah dia. Itu sebab kita kena percaya pada rezeki. Sebab saya pesan tadi, Nabi sebut anak-anak Adam beri 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Saya dah sebut tadi. Dan dalam satu hadis lain Nabi sebut, cari rezeki yang halal cukup buat kamu. 2023 halalkan rezeki kita supaya dia jadi cukup buat kita. Dan Nabi juga sebut dalam satu hadis lagi, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia yang paling kaya. Inilah isteriku, cukup. Inilah anak-anakku, cukup. Kita walaupun kerja kita biasa-biasa, petang-petang kita boleh bawa balik anak kita. Jom kita pergi pasar malam. Orang lelaki, penyewa awam, pasar malam adalah heaven bagi orang lelaki. Jom pergi pasar malam. Nak apa? Ambil. Sebab pasar malam bolehlah. Cuma pasar raya aku buat macam tu. Memang meninggal kan? Kau pergi KLCC, memang tak lah. Isteri saya kan, bang jom pergi KLCC bang, tengok dalam map, dah pindah kan, tak ada dah dalam map ni. Tidak lah, macam tu kan. Iya. Kan, jadi makna kata, belajar bersyukur. Bila merasa cukup dengan apa yang kita ada, itulah momen kita jadi manusia yang paling kaya. Mak ayah kita dulu susah. Duduk rumah kampung, makan atas tikar mengkuang. Tapi sentiasa cukup. Bukan cerita kaya, bukan cerita mewah, tapi cukup. Dia dulu berebut, kita makan berebut nak kejar peha. Peha ada 2 je dalam seekor ayam. Dah halung ambil, angah ambil kepak alang ambil, atih ambil. Sudah ni yang acu ni tak dapat pun. Ngang buku tak dapat. Sekarang dah tak susah. Pergi pasar raya dah tak ada value lagi dah kepak tu. Sebab kepak je dijual. Yang satu tu jual peha je. Betul tak? Kesian kudung ayam tu. Ambil bahagian tu je. Isi semua tak nak dah. Betul tak? So kita belajar bersyukur. Mak ayah kita dulu makan dekat atas tikar mengkuang. Berterabur anak makan. Yang kecil tu. Suap sampai ke sini. Habis kicap, habis dengan muka. Serambut. Ada nasi semua. Mak dia, elok-elok lah makan. Mak kita dulu macam tu. Sekarang bila dah mewah, dah kerja dekat Intan Bukit Kiara. Kau dah ada meja marble. Bahasa baku, marble. Meja marble. Bila makan dengan suami, anak-anak kemudian nanti kau makan berterabur, nanti kemudian mama suap. Apa gunanya meja mahal? Tapi kalau tak boleh nikmati bersama-sama dengan keluarga. Lebih baik kau duduk dekat tikar mengkuang, boleh makan bersama-sama. Mak kita gulung tikar mengkuang, kibas bagi ayam dengan itik makan dulu. Betul tak? Itu rahsia dia. Dapat makan bersama dengan keluarga kita.
Itulah erti bahagia yang sebenar-benarnya. Samsul debat. Dah berapa minggu tak balik rumah. Itu yang kalau boleh petang ni nak balik, tolonglah jangan Roblox banyak sangat. Bergambar, menyampah aku. Saya dekat Feda Aring Gua Musang tu, makcik tua tu kan, gambar boleh start? Boleh. Dalam telekong ni. Perganyat kan. Tu belum cerita saya masa tu, masa PKPB, ingat tak masa lepas PKPB? Lepas tu PKPD balik semula sebelum lockdown tu, saya tengah shooting dekat Terengganu, My House, program My House, repair rumah orang miskin tu. Lepas tu sebelum pergi Terengganu, saya masa tu daripada Rompen, ingat dekat Rompen, malam last tu sebelum pergi Terengganu, mari kita bergambar sikit Ustaz, bergambar dengan geng-geng Rompen ni, ketua kampung yang lelaki ni duduk, yang macam-macam tu berdiri kat belakang. Tengah-tengah bergambar tu tiba makcik belakang tu, free size tu. Saya kata pun precise lah makcik. Kalau yang macam ni itu freestyle makcik kata. Tapi dia confident. Yang badan besar seorang tu kecantik, kau jangan nak cakap macam tu dia dah tak boleh nak freestyle macam mana lagi, dah triple XL dah macam mana. Tapi confident tu penting. Yang penting bahagia. Itu cerita dia. Jadi akhirnya matlamat kita yang paling simple, kejarlah keberkatan rezeki. Ni yang terakhir. Saya faham signal-signal tu, muka kalau tak meresah gelisah tu saya faham. Hujan, kau apa dah ni weh, habis kau apa. Saya faham insya-Allah. Jadi kejar keberkatan rezeki. Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Itu tanda berkat yang pertama. Mana gaji kita cukup, alhamdulillah. Kalau ada lebih pun siap boleh sedekah lagi bagi ke orang. Boleh kongsi tu maksud sedekah, bantu orang. Ya, pernah tak kadang kita bayar bil, bayar, ada lebih lagi. Pernah tak jadi macam tu? Rupanya bertukar wallet dengan suami. Suami lah tak cukup, mana pergi duit aku? Tak adalah, tu takkan berlaku lah ni contoh. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isterinya kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi lagu tu. Kan? Suami balik, sayang, dah. Cukup. Tak payah. Tengah masuk pinggan tak payah. Pergi masuk dalam, biar abang sambung. Suami sambung ni. Dengan tahap ni, pengarah. Tentu pengarah kita, dia tolong masuk. Dengan baju batik, tak buka lagi tau. Itu. Jangan ingat, kita ni merendahkan martabat kita bila kita bantu isteri kita basuh pinggan tau. Saya memang tak boleh tengok pinggan kalau ada dalam sinki 3 gram nak basuh. Betul. Kecuali yang dekat Intan tadi lah. Saya dekat dapur tu saya tak ada lah. Saya biarkan lah. Kan? Masuk. Kan? Lepas tu ataupun, sayang ni abang dah booking kan spa muslimah hari Sabtu ni pergi. Spa muslimah? Iya, Sabtu ni pergilah. Nanti boleh cuci rambut, boleh massage, pedicure, manicure abang. Anak-anak abang jaga, pergi je. Susahkan abang aja. Tak susah apa pun sayang, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Contoh orang ajar macam tadi tu, dah abang dah bayar, makasih tau, abang main pula dia. Kan? Dia kadang suami balik, sayang, saya bancurkan air, abang dah bawa dah kuih. Kadang bukan semua suami macam tu. Bukan abang dah bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang? Ada ke? Ada kuih apa? Kuih kapal. Kuih kapal abang ni, cuba kita tengok. Kuih cakui kan kapal kan, daripada orang melekat kan. Contoh. Betul tak kan? Okey, 2. Tu yang kedua. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki. Anak-anak berjaya dalam bidang dia. Mungkin dalam akademik, mungkin dalam kemahiran. Sebagai manusia, berjaya dalam perniagaan dia. Tak kisah. Anak-anak bagi. Kadang kan ibu pun boleh menitis air mata bila tengok anak dia. Anak kita dah combo dah bang. Tak sangka betul lah. Allah. Suami kata kau sabar sikit. Ini combo tadika ni kata. Contoh. Kan sekarang tadika pada combo menyampah tu. Contoh tak kisahlah. Tapi rasa bahagia. Dengan anak berjaya. Dapat nombor 1 dalam kelas. Happy. Tu. Yang keempat. Apabila suasana di tempat kerja. Suasana masyarakat kejiranan. Kita senang dengan orang. Dan orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak puasa sunat, mudah nak sedekah. Itu pun tanda murah rezeki. Keberkatan rezeki.
Kemudian yang keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi, ada je orang datang rumah, itu pun tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin Shopee, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Ini maknanya yang datang kita jamu dia makan, kita bagi dia makan berkat. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita berusaha untuk mengubah diri kita daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, dan kepada menjadi manusia yang terbaik. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Apapun bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak penganyum menyemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.